Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa anza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Haji Nordin dan seluruh jawatankuasa masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat, pengurusi-pengurusi PKK dan seluruh jawatankuasanya, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin dan muslimat, tetamu-tamu Ramadan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pantas masa berlari tuan-tuan, Ramadan dah masuk fasa terakhir, itqum minan nar, pelepasan daripada api neraka pada 10 akhir Ramadan yang sangat penting. Ramadan sebagaimana yang kita sebut dalam kuliah sebelum Ramadan lalu tuan-tuan, bukan sekadar syahrul maghfirah, bulan pengampunan, bulan di mana Allah buka setelah mungkin pintu langit pengampunan kepada kita. Dengan lidah kita mesti diajar tuan-tuan untuk terus berdoa, Allahumma innaka afun karim tuhibbu afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbu afwa fa'fu anni. Seorang tuan-tuan sekalian, Ramadan syahrul Quran, Ramadan bulan Al-Quran, bulan turun Al-Quran. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat akrab dengan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Begitulah jil Quran sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Ramadan syahrul jihad, Ramadan bulan jihad, bulan perjuangan, bulan yang menyaksikan banyak siri-siri pertemuan antara iman dan kufur yang berlaku, yang berlangsung dalam bulan Ramadan. Dengan kisah-kisah Al-Quran yang kita baca, peristiwa Yaumul Furqan, hari pembeza antara hak dan batil, yakni perang Badar Al-Kubra, 17 Ramadan, hari Jumaat tahun 2 Hijrah. Ramadan berlakunya peristiwa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, yang tuan-tuan baca surah Kemenangan, juga baca surah An-Nasr. Tuan-tuan, peristiwa ni 20 Ramadan tahun 8 Hijrah. Mekah ditawan tanpa perang, tanpa tumpah darah, di mana 10,000 orang tentera Islam bersama-sama Nabi, dan akhirnya Mekah berakhir sebagai pusat agama wasani, agama sembah berhala yang dibawa oleh Amr bin Luhai. Ramadan berlakunya operasi perang Tabuk, sebagaimana kita baca Al-Quran, antara lain ayat yang turun surah At-Taubah, qul naru jahannam asyaddu harra, katakanlah neraka Jahannam itu lebih panas. Kerana turun ayat ni tuan-tuan, operasi perang Tabuk, Nabi beri tasjid, beri motivasi untuk sahabat-sahabat keluar berjihad, keluar mempertahankan agama Allah. 40,000 orang tentera Rom berhimpun di Tabuk. Rom ialah kuasa besar dunia yang dipimpin oleh Heraklius ataupun Herakla, juga penaung agama Kristian. Maka orang munafik buat gerakan provokatif, hasut orang beriman jangan keluar untuk berjihad, cuaca panas. Kerana Ramadan tuan-tuan, bahasa Arab Ramadan, Ramad, bulan panas terik. Kita rasa sikit-sikit lah tuan-tuan, 35, 37 tuan-tuan sekalian. Kalau Arab ni cecah 60 darjah Celsius. Masa lepas di Kuwait 60 darjah Celsius tuan-tuan sekalian. Panas. Ramadan, Ramad, bulan panas terik. Habis dihasut oleh orang munafik, suara beriman jangan keluar berjuang, berjihad. Maka Allah turun ayat Quran, qul naru jahannam asyaddu harra, katakanlah neraka Jahannam itu lebih panas. Ramadan berlakunya operasi perang Ain Jalut, menang perang Ain Jalut tuan sekalian. Ramadan Parlimen Islam Tariq bin Ziyad tawan Sepanyol, orang tegaknya kerajaan Islam di Sepanyol, tuan-tuan, menang dalam bulan Ramadan. Bahkan Ramadan tuan-tuan ada juga puluhan siri air mata dan kesedihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat Islam tuan-tuan sekalian. Sebab tajuk kuliah kita Ramadan dan air mata pada pagi ini tuan sekalian. Apakah kesedihan yang berlangsung bulan Ramadan? Yang pertama tuan-tuan, peristiwa kewafatan kepada Khadijah binti Khuwailid menyebabkan Nabi kita pun sedih tuan-tuan sekalian. Tahun kesedihan di mana Khadijah binti Khuwailid, muslimat pertama yang intimat dengan Islam, merupakan ketua muslimat dalam syurga tuan-tuan sekalian. Bahkan daripada 7 orang zuriat Nabi, 7 orang anak-anak putera-puteri Nabi, 6 dilahirkan oleh Khadijah binti Khuwailid. Ramadan menyaksikan tuan-tuan kewafatan kepada puteri Nabi. Ruqayyah wafat pada 17 Ramadan, hari Jumaat tahun 2 Hijrah. Sama masa dengan peristiwa Yaumul Furqan, sama masa perang Badar Al-Kubra. Peristiwa perang ni Nabi seronok dah menang tuan-tuan sekalian. Sebagaimana kita baca Al-Quran surah Ali Imran ayat 123. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullah
la'allakum tashkurun, dan sesungguhnya kami telah menolong kamu pada hari Badar, wa antum adillah, dan kamu dalam keadaan lemah, fattaqullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu bersyukur. 70 musyrikin dibunuh dalam perang Badar, 70 ditawan, termasuk Suhail bin Amru, seorang pemimpin yang pandai berpidato. 70 orang ni tuan sebab pemimpin. Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Abu Bukhtari bin Hisham, Umar bin Hisham atau Abu Jahal mati dibunuh. Nabi seronok tuan sekalian. Bangkai mayat ni semua Nabi campur telaga buruk lembah Badar. 70 orang kafir ni tuan sekalian. Tapi Nabi balik ke Madinah baru dapat berita Ruqyah telah wafat, puteri yang Nabi cintai tuan sekalian. Bergenang air mata Nabi yang mulia. Jadi tuan sekalian, keluar air mata ni tuan-tuan sekalian, ni fitrah manusia tuan-tuan sekalian. Sebab tu saya baik kali jugalah dalam kita ziarah orang mati, tuan-tuan kan dengar kita bila disebut tuan-tuan, jangan keluar air mata, kelak air mata, jangan keluar air mata. Tengok tuan-tuan sekalian, kata ngaji mana pula dah tuan-tuan sekalian, Nabi keluar air mata tuan-tuan. Bukan sekali tuan-tuan, bukan menyesali takdir, bukan. Fitrah manusia sedih akan keluar mata tuan-tuan. Putera Nabi yang paling irah wajah Nabi siapa? Kalau orang besok anak butir dia bilang, paling irah wajah Nabi siapa dia? Ibrahim, wafat umur 18 bulan, setahun setengah. Disebut oleh kitab Nabi bergenang air mata, mengalir mata Nabi yang mulia. Sama puasa Nabi cinta siapa dia? Sayyidina Hamzah, ditombok oleh berbakar masa perang Uhud oleh Wahsy bin Harb bin Umayyah. Kata Allah yang masuk ni, tangisan paling teruk aku tengok Nabi menangis habis tengok jenazah puak saya Sayyidina Hamzah, terburai perut tuan sekalian, dan telinga kena kerak lagi. Jadi tuan-tuan, Nabi Muhammad ialah meratap tak boleh. Orang Melayu biasa tak ada budaya begini tuan sekalian. Orang Arab ataupun subkontinen Indo-Pakistan ni biasalah. Saya sekali masa tu di Syria, di Sayyidah Zainab di Dimash tuan sekalian. Saya dengan arwah Ustaz Taliban pergi tuan-tuan, ada tengok saya Syiah ni berhimpun. Ada satu tempat berjana besi besar ni tuan-tuan. Dia letak sama tinggi tanah. Jadi orang beratur ramai-ramai pakai cium dalam berjana besi ni, yang mereka percaya bekas letak kepada Sayyidina Hussein, cucu Nabi masa hari Karbala. Zaman Yazid bin Muawiyah hak dipenggal, kepala dibunuh tuan-tuan sekalian, kepala dibawa ke Dimash tuan-tuan sekalian. Jadi orang Syiah ni ramai-ramai ni kat dia dia itu meratap tak boleh tuan-tuan sekalian. Meratap. Orang India ayo pa ayo ma tu meratap tak boleh. Kalau sekadar keluar mata tak apa tuan-tuan, jangan bimbang. Tak nyatakan haram, itu memang fitrah manusia. Nabi pun keluar mata. Nabi tengok Sayyidina Osman bin Affan lebih sedih lagi. Yang pertama, hilang hubungan persaudaraan dengan Nabi lah, Rasulullah mertua dia tuan sekalian. Yang kedua tuan-tuan, hilang isteri yang tercinta. Maka Nabi empati. Nabi tuan-tuan tawarkan pula adik Ruqyah, itu Ummi Kalsum, puteri Nabi yang lain, untuk kahwin dengan Sayyidina Osman. Maka tuan-tuan, digelar Sayyidina Osman dalam sejarah sebagai Zunnurain, orang yang mempunyai dua cahaya. Ini kalau anak-anak tanyakan, cuci tanya, kena jawab lah mengapa Zunnurain ni kisah dia tuan sekalian. Gitu. Jadi Ramadan juga dengan peristiwa air mata, peristiwa pembunuhan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali tuan-tuan dibunuh pada subuh 20 Ramadan tahun 40 Hijrah. Khalifah keempat Khulafa Ar-Rasyidin, khalifah terpilih. Sayyidina Ali menduduki 3 keutamaan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ahlul bait, keluarga Nabi. Sebut keluarga Nabi tuan-tuan, kita semua kena kasih sayang, cinta kepada keluarga Nabi. Hadis Nabi, adibu auladakum hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitih wa tilawatil Quran. Ajar anak-anak kamu cintai Nabi kamu, cintai ahli keluarga Nabi kamu, dan membaca Al-Quran. Jadi tuan-tuan sebut, tuan-tuan tahu keluarga Nabi kita kena rasa kasih, kena sayang. Jadi tuan-tuan, orang Melayu kata tak kenal maka tak cinta. Nak cinta macam mana tak kenal? Tak kenal, tak kenal takkan cinta tuan-tuan sekalian. Sebab tu pernikahan anak-anak Nabi suruh hajar cinta pada Nabi, cinta pada ahli keluarga Nabi. Sebab tu anak-anak pun kita kena bawa ke majlis-majlis ilmu tuan-tuan sekalian. Macam ni lah kita subuh tengok tuan-tuan. Nak cari remaja tak ada, cari kanak-kanak tak ada. Jangan bimbang lah, bukan majlis as-salih saja tu. Daripada start majlis Ar-Rahman, Pulau Pontian tu yang saya kuliah tuan, siapa lulus saya tuan-tuan. Kita ada krisis tentang anak-anak muda dan remaja pergi ke masjid. Hak semayang masjid tahfiz tak kira lah, masjid pondok tuan-tuan. Tapi rata-rata di kampung payah sangat jumpa kanak-kanak dan remaja datang di masjid. Kalau malam-malam kita pusing ni tuan-tuan sekalian kuliah, masjid itu masjid
Ahli Keladi, tuan-tuan. Bukan Keladi, sebelah tu Gonduek, tuan sekalian. Ada 2 saf. Minggu pertama 2 saf, tuan sekalian. Itu beza dengan tempat lain. Tuan-tuan kena ingat. Orang lain, tuan-tuan, sebut Kota Terengganu ke Marang, Dungun ke Marang, Lembah Kelang lagi lah. Orang dia kalau malam tarawih tu rapat ke belakang, tuan sekalian. Rapat ke belakang, tuan sekalian. Mana bukan tak semesti masjid bandar. Saya berlepas ada sebuah masjid Kampung Padang Limau Nipis dalam daerah Marang, tuan sekalian. Penuh subuh dia, tuan-tuan, berjumaat. Penuh, tuan sekalian. Tak cerita masjid Khairiah Seri Gombak lagi. Tak cerita lagi, tuan-tuan, kalau apa jadi masjid Asyakiri kalau malam-malam dekat sisi, tuan sekalian. Punya ramainya orang termasuk Qiyamulai, tuan sekalian. Dah. Kita kampung, kalau tempat saya Al Belanga tu, ambil imam bayar 5,000. 5,000. Syekh Doktor Allah Qudami. Sebab Indonesia dia nak bayar 7,000. Kita pun pintar awal tu bayar 5,000, tuan sekalian. Sedaplah Syekh Yaman. Doktorat lagi, tuan sekalian, 5,000. Tak sampai dosa, tuan sekalian. Saya mengadu semalam, kata panggil lah, tak mari, tuan-tuan. Fasa ni penting, akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan. Tengok sirah Nabi buat apa, ibu sekalian? Gerak habis keluarga Nabi untuk iktikaf, untuk qiyam Ramadan. Tengok, tuan sekalian. Kita tengok masa duduk tarawih tu lah, anak muda ramai duduk mana? Duduk kedai-kedai makan colek. Makan colek main telefon, tuan sekalian. Tak mari ke masjid. Sebab tu kena buat kempen tu, anak-anak dan remaja, orang muda mari solat di masjid, tuan sekalian. Sebab apa? Tuan-tuan, selain itu ada pengajaran nak ajar pasal sirah Nabi. Dan kalau kita ajar ni, tuan-tuan, mereka kenal, maka mereka cinta pada Nabi dan pada ahli bait keluarga Nabi, tuan-tuan. Sayyidina Ali yang kedua, tuan-tuan. Sayyidina pertama keluarga Nabi, adik-beradik dengan Ummu Hani, adik-beradik Ja'far bin Abu Talib, adik-beradik dengan Aqil bin Abu Talib dan lain-lain. Yang kedua, Sayyidina Ali anak angkat Nabi, Nabi gelar sebagai Abu Turab. Dah buat apa pula ustaz? Tadi kata anak Abu Talib, kata anak angkat Nabi pula. Mudah ya kisah, tuan-tuan. Abu Talib dia orang menega pula, tuan-tuan, daripada Mekah pergi ke Syam. Tepat di Dimash, tuan-tuan sekalian, di Syria, tuan sekalian. Ada satu pasar di menega, dan pasar Busra, tuan sekalian. Pasar ni saya pergi tahun 2005, memang ada pasar ni, tuan sekalian. Ada satu batu lekuk tempat duduk untuk Nabi, tuan-tuan sekalian. Di pasar ni masa Nabi umur 9 tahun ikut puak saudara dia dan bertemu Buhairah. Siapa Buhairah? Pendeta Yahudi. Buhairah suruh Abu Talib ni buat balik nak ke Makkah masa tu. Sebab apa? Dapat dia Yahudi akan bunuh sebab ada tanda nubuah, tanda kerasulan pada Nabi yang mulia. Tuan-tuan, mana Abu Talib menega jauh lah. Jauh, tuan-tuan. Mekah ke Dimash ni jauh, tuan-tuan sekalian. Menega tiba-tiba satu masa perniagaan dia jatuh. Perniagaan dia jatuh, tuan-tuan, anak pula ramai. Maka Nabi mesyuarat dengan seorang puak saudara Nabi hak nama Al-Abbas, nak tolong macam mana Abu Talib. Maka timbul cadangan supaya ambil anak Abu Talib pelihara sebagai anak angkat. Contoh, tuan-tuan sekalian, Nabi ambil Sayyidina Ali, dia sepupu, pelihara sebagai anak angkat. Al-Abbas ambil anak saudara, siapa dia? Ja'far bin Abu Talib, yang dapat kena Ja'far Tayyar sebab syahid di medan perang Mu'tah bulan Januari awal tahun 8 Hijrah, tuan sekalian. Yang ketiga, Sayyidina Ali merupakan tanda sekalian, lupa, tuan sekalian. Yang ketiga, Sayyidina Ali merupakan menantu Nabi. Tadi saya nak sebut pasal nama Abu Turab, tuan sekalian. Nabi dah Abu Talib setuju, Nabi carilah di Mekah, Aina Ali, mana Ali? Sahabat kita dah dekat nampak masjid dekat Kaabah tadi. Nabi pergi kat Kaabah zaman dulu, tuan-tuan, dia tak ada mozaik macam ini, dia tanah. Rupa saya duduk tidur, tuan sekalian. Ini pipi ni belepek dengan apa? Dengan tanah. Nabi tengok ni debu tanah saja pipi Sayyidina Ali. Maka sebab tu Nabi gelar sebagai Abu Turab. Turab ni tanah, tuan sekalian. Yang ketiga, Sayyidina Ali menantu Nabi kahwin dengan Fatimah, lahir Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, cucu yang Nabi cintai. Jadi tuan-tuan, zaman Sayyidina Ali, langsung tuan-tuan ingatlah apa saya cerita dan kisah pertemuan iman dan kufur. Sayyidina Ali frontliner. Tadi pula Badar Al-Kubra dipilih 3 orang. Al-Mubarazah perang ni lawan 3 panglima kafir. Yang pertama Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, 3 panglima kafir. 3 perawan Islam Nabi pilih, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali dan Ubadah Al-Harith, tuan-tuan sekalian. Dibunuh ke-3 panglima kafir. Perang Uhud, tuan-tuan sekalian, yang bawa panji Islam nama dia Mus'ab bin Umair. Juga gelar dia Mukri Al-Madinah, pembaca Madinah. Dibunuh oleh kafir, jatuh panji Islam, tak sempat jatuh tanah, disambar oleh Sayyidina Ali atas kuda. Tangkas yang selamat panji Islam sampai akhir perang, tuan-tuan sekalian. Perang penting ni, tuan-tuan ni. Nak sambut balik ni. Kita dalam 8 hari lagi sambutlah. 8 hari nak masuk raya, start. Tuan-tuan kita takbir. Allahu Akbar, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzab wahda. Allahu Akbar,
Kita tengok perang Ahzab. Perang Ahzab tuan-tuan sekalian, tempat sebut walau karihal kafirun. Tuan-tuan ada tempat sebut kafir tuan-tuan sekalian. Tak? Tuan-tuan sekalian, tempat tuan-tuan sebut non muslim, ada tempat sebut non muslim, sebut kafir, tak ada masalah. Jangan apologetik sangat dengan orang kafir. Tuan nak berbanding muka dengan mereka. Ada benda hak sebut kafir. Baca takbir raya tuan sekalian. Pasal apa kita sebut tuan sekalian? Ahzab ni musuh yang bergabung 10,000 tentera Ahzab Mekah, Bani Ghatfan, Bani Murrah, Bani Fuzarah, Bani Kinanah, Yahudi Bani An-Nadir, Yahudi Bani Quraizah. 3,000 tentera Islam. Tuan-tuan buka Quran, ada suratul Ahzab. Penting tuan-tuan sekalian. Dan apakah watak Sayyidina Ali muncul tuan-tuan? Masa musuh boleh lompat. Dia naik pun perang Khandaq juga, perang Parit digali keliling kota Madinah. Dua panglima kafir, Amru bin Abdu dengan Ikrimah. Siapa Ikrimah? Ibu-ibu. Ikrimah ni anak Datuk Seri Abu Jahal tuan-tuan. Dia lompat dengan kuda dia tangkas tuan-tuan, cabar mana pahlawan Islam. Amru pun cabar mana pahlawan Islam. 3 kali cabar tuan-tuan, 3 kali Sayyidina Ali jawab. Berdepan dengan Amru bin Abdu dan bertarung, dipecahkan kepala pedang Sayyidina Ali. Ni Sayyidina Ali ni hebat tuan-tuan sekalian, hebat. Bahkan perang yang juga muncul tanda orang Islam, nama dia perang Khaybar. Bila tuan dengar perang Khaybar ni, orang duduk demonstrasi bantah tuan sekalian. Tuan-tuan kena ingat tuan-tuan, kita bersahur Allah. Jangan ceritalah saya makan sardin pun lalu tuan-tuan sekalian, nasi panas sardin lalu. Dah kita buka puasa lalu. Tuan-tuan di Palestin tuan sekalian, siapa peringkat sekarang ni rebus rumput, makan rumput. Jangan tak percaya tuan sekalian. Saya pernah sampai tempat orang makan rumput, orang Islam di Syria. Oh dahsyat tuan-tuan. Zaman hak lepas peristiwa Arab Spring tuan-tuan, mereka lagi ramai di sebelah Jordan tuan sekalian. Masa tu tuan sekalian, bukan sekadar rumput, kotak tu boleh rebus, boleh makan. Pokok kereta boleh makan. Lapar tak ada benda nak makan tuan sekalian. Jadi tuan sekalian, apabila kita buat bantahan pasal umat Islam Palestin, pasal kegiatan Yahudi, orang ingat perang Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Orang-orang begitu. Saya masuk Gaza tuan, dia tengok budak-budak contoh pada bangunan. Budak-budak muda contoh Khaybar dia ingat Yahudi akan Khaybar. Ingat Yahudi akan Khaybar, tentera Muhammad akan datang tuan sekalian. Di mana bulan Muharram tahun 7 Hijrah. Khaybar ni kota yang kukuh orang Yahudi tuan sekalian. 150 km ke utara Madinah menghadap ke arah Syam. Ada 3 tersusun kota-kota As-Sa'bu, kota An-Na'im dan kota Sulalatih tuan sekalian. Panglima Islam Sayyidina Abu Bakar tak boleh buka. Yang kedua Sayyidina Umar tak boleh buka tuan-tuan. Hari ketiga Sayyidina Ali, Nabi bin Zulfikar, pedang pribadi Nabi. Riwayat menyebut Sayyidina Ali boleh angkat pintu binti Khaybar tuan-tuan, di mana 8 orang sahabat tak boleh angkat, berat. Tapi Sayyidina Ali seorang dia boleh angkat. Ibu-ibu gagahnya, kuatnya Sayyidina Ali. Sebab itulah moyang kita orang Melayu mengabadikan kekuatan Sayyidina Ali. Apa dia? Tongkat Ali. Jangan lupa tuan-tuan. Nabi beri pula Zulfikar, pedang pribadi Nabi pada Sayyidina Ali, dengan tanda apa tuan-tuan? Kasih, sayang, cintanya Nabi kepada Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali tuan-tuan bertarung dan memecahkan kepala topi besi yang dipakai oleh Marhab atau Murahib, ketua panglima Yahudi tuan sekalian. Lepas tu menang tentera Islam. Satu saja perang saya tidak hadir. Atas arah Nabi ada assignment, ada tugasan. Perang apa tuan-tuan? Nama dia perang Tabuk. Perang Tabuk yang saya sebut awal dia berlaku bulan Ramadan tahun 9 Hijrah tuan-tuan sekalian. Siapa munafik buat isu dan mereka buat jahat mulut tuan sekalian. Tengok Muhammad, orang yang kerah perang tengah musim panas, tapi anak menantu suruh berehat kat rumah. Dan saya sedih dengan khabar yang bertiup di Madinah. Maka jumpa Nabi letak tapak tangan pada 2 dada Sayyidina Ali yang bidang. Ali tak mahu hubungan kita sebagaimana hubungan Nabi Harun dengan Nabi Musa. Mana rapatnya hubungan dunia akhirat ni, Nabi Harun dengan Nabi Musa. Baru lega Sayyidina Ali tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Ali, saya akan cerita sebab apa tuan-tuan dibunuh tuan sekalian. Sebab zaman sekarang telah munculnya Khawarij. Ni tu beringat kena sarah panjang pada Khawarij ni tuan sekalian. Orang ini tengok ke Facebook Khawarij. Asal saya tegur kerajaan Khawarij, tegur kerajaan tak begitu tuan sekalian. Dalam grup WhatsApp sekolah saya ni tuan-tuan, hak paling jahil sekali tak sebut sekali. Hak paling jahil sekali. Allah geram sungguhlah. Khawarij kata benda ni tuan sekalian ni. Jenis tu bukan seluar pendek lagi ni. Khawarij kata, mu tahu tak Khawarij benda? Gerak nak sarah tuan sekalian. Khawarij ni kata nak khariji ni apa? Pokok keluar daripada mentari Sayyidina Ali. Bila masa perang Siffin tahun 37 Hijrah tuan sekalian, Sayyidina Ali ni tengok tentang Muawiyah bin Abu Sufyan angkat Quran ni pada di Quran ni musyaf pada hujung tombak, hujung pedang. Dia suruh berdamai.
suruh letak senjata, stop, berhentilah perang, tuan-tuan sekalian. Dah, tapi sebahagian kata ni khid'ah. Khid'ah ni strategi perang, tuan sekalian. Dah, saya suruh berdamai, letak senjata. Hak degil ni lah dalam sirah panggil Khawarij. Kharaja keluar dah mentaati Sayyidina Ali, tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, 12,000 orang ramai. Syekh bin Rubai paling perang, Abdullah bin Kawas imam sembahyang mereka. Tapi satu karakter mereka ni orang muda semangat tapi jahil, kurang agak ilmu, tuan sekalian. Sayyidina Ali nak buat macam mana? Dapat tokoh Al-Quran, sepupu Nabi yang mulia. Tuan-tuan kalau buka Quran ni, mana-mana sekali tafsir, tuan mesti ada nama dia. Siapa dia? Ibn Abbas. Abdullah bin Abbas ni sepupu Nabi. Ya budak Nabi alim Al-Quran dan ilmu tafsir Quran, tuan sekalian. Ini orang paling autoriti bab Quran, Ibn Abbas. Hujah dengan Khawarij hak jahil ni, tuan, menanglah Ibn Abbas, tuan-tuan. Sebahagian besar bertabak balik sokong Sayyidina Ali, sebahagian degil babe, tuan sekalian. Lepas tahun 38 Hijrah berlaku perang Nahrawan. Perang Nahrawan, tuan-tuan, menang kerajaan Islam. Sayyidina Ali, tuan sekalian, maka ramai pemimpin Khawarij terbunuh. Khawarij, tuan, dia kafirkan Sayyidina Ali, dia kafirkan Muawiyah bin Abu Sufyan. Slogan mereka comel, la hukmu illa lillah. Tuan-tuan, orang yang Nabi cintai, Sayyidina Ali ahli Quran, orang alim Quran, dikafirkan Sayyidina Ali, tuan sekalian. Maka dah ramai mati pemimpin Khawarij. Maka kisahnya, tuan-tuan, seorang anak perempuan, anak gadis Khawarij, pemimpin Khawarij, dia buat offer, buat tawaran, siapa dapat bunuh Sayyidina Ali, aku sanggup jadi isteri dia. Allah Rabbi, tuan-tuan, nak bunuh Sayyidina Ali. Ini satu intibar kisah. Sebab apa, tuan-tuan? Ni kena ingat, ambil peluang kerana tawaran bunuh Sayyidina Ali, seorang guru Quran, nama dia Abdul Rahman bin Maljam. Tok Guru selalu ingatkan kita, tuan-tuan, walaupun kita ni orang baik, orang majid, orang surah, orang usrah, orang haraki, tuan-tuan kena ingat apa dia, tuan-tuan, ada ujian kepada orang-orang yang baik ni. Kadang-kadang dia kalah dengan harta benda, kadang kalah dengan wanita. Contoh Abdul Rahman bin Maljam. Kisah zaman Nabi, selepas zaman Nabi, zaman Khalifah Umar memerintah, khalifah kedua, khalifah terpilih, Khulafa Ar-Rasyidin, Gubernur Mesir nama dia Amru Al-As, hantar surat pada khalifah di Madinah, Amirul Mukminin, supaya hantar guru Al-Quran. Maka siapa Sayyidina Umar hantar, tuan-tuan? Abdul Rahman bin Maljam. Abdul Rahman bin Maljam guru Al-Quran, hantar dia, tuan sekalian. Tiba-tiba zaman Sayyidina Ali pula, tuan-tuan, anak gadis, anak perempuan comel ni, ada tuan, tawar diri, siapa nak bunuh Ali, aku sanggup isteri dia. Tuan-tuan, dialah orang yang bunuh Sayyidina Ali, tuan-tuan sekalian. Masa Sayyidina Ali nak masuk ke masjid di Kufah, bukan di Kufah, tuan sekalian, panggil ayat sembahyang, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, mari sembahyang, mari sembahyang. Tengok dia decang Sayyidina Ali, dia pergi tikam Sayyidina Ali, tuan sekalian, dekat datang ke masjid, tuan sekalian, rebah Sayyidina Ali, terus mulut membaca Al-Quran. Kenapa? Sayyidina Ali salah seorang ahli Quran, orang alim Al-Quran, Quran dia hafal, tuan sekalian. Dan Nabi bersabda, asyraful ummati hamlatul Quran, semulia-mulia umat ialah orang yang menghafaz, menjaga, memelihara Al-Quran. Tuan-tuan sekalian, Ramadan tahun 40 Hijrah, tuan sekalian, berakhirlah Khulafa Ar-Rasyidin, khalifah terpilih. Jangan lupa Aisyah juga. Aisyah wafat bulan Ramadan tahun 58 Hijrah. Kata Abdullah Ibn Mas'ud, Aisyah isteri Nabi yang paling cerdik, paling pintar, paling alim Al-Quran. Tak pelik, tuan-tuan, banyak ayat Quran turun semasa Nabi bermalam di rumah Aisyah. Nabi terang pada Aisyah terlebih dahulu, dan Aisyah, tuan sekalian, banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2216 hadis atau 2210 hadis Nabi. Banyak ni, tuan-tuan ni. Kita di 40 pun tak lepas nak ngapa. Dia riwayatkan hadis satu-satu kepala Aisyah, tuan sekalian. Aisyah, yang pertama kelebihan, pasal banyak ilmu, tuan-tuan. Yang pertama keturunan, genetik, baka, nurul, kata besut tanda. Ayah dia Sayyidina Abu Bakar bin Allah bin Abi Quhafah, seorang tokoh terkenal kuat ingatan. Sayyidina Abu Bakar ni kuat ingatan, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, kahwin dengan Nabi umur masih muda remaja. Ini umur paling ideal untuk kita menghafal, belajar, tuan-tuan. Macam kita lah, kalau kelas-kelas kita tua ni, tuan-tuan, 50-an, 60-an, slow kalau ngapa ni. Tak suka kata nak hafal surah At-Taubah, surah Anfal, surah Yunus, surah Maryam, tuan-tuan. Surah Al-Kafirun tu kata takir. Dah. Lalu mana, tuan-tuan? Tak suka kata apa? Hak tu imam tu kata takir ada. Jangan main, tuan-tuan, ada Quran ni, tuan sekalian ni. Tuan-tuan, budak-budak remaja ni mudah hafal Quran. Mudah, tuan sekalian, mudah. Saya ingat anak Bok Luqman 3 orang. Bok Luqman artis meninggal arwah. Amani, Rayyan, Luqman, 3 anak tu. Setiap bulan naik. Lajulah menghafal Quran. Sebab remaja.
Kita kalau tua ni slow, tuan-tuan, ada sahih seorang anak saya pada sahih, umur 40 tahun dah ngaji pondok. Duk Kuala Lumpur, ni pondok pas tumbuh tuan lagi ngaji. Duk pondok suka ada kitab ni, suka lepas maghrib pilihlah nak ada kitab. Tuan-tuan sekalian ni. Kitab Musalli, Matla'i Badrin, Miftahul Jannah, Sabilal Muhtadin, kitab yang kena Fathul Qarib, Fathul Bari, Fathul Mu'im, Bahrul Mazid, ikutlah. Tengok level kita lah tuan-tuan. Lepas isyak ngapa kitab Mata Jamiah, kitab Nahwu tuan-tuan. Dia duduk pondok, budak remaja, dia pondok dia duduk suku lah. Keliling tu pondok lain, dia duduk ngapa Mata Jamiah ni, kuat suara, fa'ala, fa'alu, fa'ala, fa'alu, fa'ala, fa'alu. Budak pondok sebelah kata, habis kepala tak ada bulu. Kau tak ingat dah tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, nak mengaji masa remaja, itulah Aisyah duduk dengan murabi, muaddib, muallim terbesar, terbaik, teragung tuan-tuan, maka ilmu dapat dengan mudah pada Aisyah. Ada puluhan peristiwa tak sempat pada pagi ni kita sambung. Ada ruang kesempatan lain kali, moga tuan-tuan berbaki lagi sekitar 8 hari lagi tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, maka kita buatlah yang terbaik kan, bimbang takut Ramadan tak akhir untuk kita. Tuan-tuan mana yang tahun lepas bersama kita aweh, bersama kita bertazkirah tuan-tuan, tahun ni tak bersama kita. Umur kan relatif lebih muda daripada kita, umur 40 tahun, umur 50 tahun. Akhir 50 tahun dah meninggal tuan sekalian. Semoga inilah Ramadan yang terbaik yang kita lalui, Syahrul Maghfirah, Syahrul Quran, Syahrul Jihad, Tabarru'at, infak, sedekah dan sebagainya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbu afwa fa'fu anna. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidin wal murabitin fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.